السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menaikkan sunnah yang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada surat 34. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Uraian yang kelima bagi Rasul, jadi mestinya yang harus. Jadi malam ini kita nak sambung perbahasan yang kelima yang bersangkutan dengan sifat Rasul. Yang mana yang kelima ini merupakan perkara yang jadi, iaitu yang harus bagi Rasul. Maka bila kita sebut jadi ini, kita harus bilang jadi daripada segi apa? Jadi daripada segi hukum adat ke? Jadi daripada segi hukum Arab ke? Jadi daripada segi hukum akal. Jadi yang nak dimaksudkan oleh penulis kitab kepada kita, jadi yang harus ialah daripada segi hukum akal. Apa kata dia nak bahas dekat kita tentang perkara yang harus berlaku pada diri Rasulullah SAW, yang mana harus berlaku itu merupakan perkara yang harus diterima oleh akal. Bukan harus pada masalah arudi ataupun bukan harus pada masalah adat, tapi harus pada hukum akal tersebut. Maka wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, yang hati mukallaf, dengan bahawasanya sekelia Rasul-Rasul itu harus jatuh kepada mereka itu sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia. Jadi ini yang sebut dekat kita tekan. Okay. Yang mana syarat mewajibkan kepada kita mengetahui yang pertamanya, seterusnya mengakui yang mengiktirafkan dalam hati kita, menjazamkan dalam hati kita bahawasanya sekelia Rasul-Rasul itu harus jatuh kepada mereka itu. Bila kata harus jatuh kepada mereka itu, harus akal kita menghitungkan bahawasanya para Rasul tersebut bersifat ataupun berperangai seperti mana sifat dan perangai-perangai manusia.
Jadi akal kita ni boleh terima lah bahawasanya para rasul itu bersifat dan berperangai seperti mana sifat dan perangai manusia. Sebab apa? Sebab rasul itu juga manusia. Jadi bila manusia ini dia bersifat lah dengan sifat-sifat, berperangai lah dengan perangai-perangai seperti mana manusia. Tetapi punya penting lagi tahu ini. Tetapi para rasul itu tidak bersifat dan tidak berperangai, yang mana sifat dan perangai itu boleh membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Kalau baca ayat kita disebut yang mana harus ataupun bahawasanya sekalian rasul-rasul itu harus jatuh kepada mereka itu sifat-sifat dan perangai-perangai seperti perangai-perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu dan tidak meluput akan hikmah jadi rasul bagi mereka itu. Ini beza rasul dan kita. Nah, kata bezanya rasul dengan manusia biasa, walaupun kita boleh terima dengan akal kita bahawasanya harus para rasul itu bersifat dan berperangai seperti mana sifat dan perangai manusia. Tetapi sifat dan perangai para rasul tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu rasul. Memang dia bersifat dengan sifat manusia, memang dia bersifat dengan sifat kita, tapi sifat dan perangai dia tak membawa kepada kekurangan martabat dia sebagai seorang rasul. Bukan tak membawa kekurangan martabat, bahkan tidak meluput akan hikmah jadi rasul bagi mereka itu. Dan apa kata sifat Nabi, perangai Nabi tak menghilangkan hikmah dia. Tak menghilangkan kita panggil immunity. Boleh sebut immunity. Kekebalan dia sebagai seorang rasul. Rasul kita boleh sebut immunity. Kekebalan. Sebab apa? Sebab rasul ni dia terpelihara daripada melakukan dosa dan juga maksiat. So dia ada kekebalan lah daripada melakukan perkara-perkara jahat tadi. Kita tak boleh sebut immunity. Sebab kita memang pasang lepah ya. Sorry to say. Baik yang cakap dan dengar rasa kita lebih kurang. 2 kali 5, 5 kali 2 ya. Kan? Jadi nak apa kata equal dia 10 juga. Yang mana kita ni pasang lepah seringkali melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Tapi para nabi ni, para rasul ni tak. Yang mana mereka ni walaupun manusia macam kita, bersifat dan berperangai macam kita, tetapi sifat dan perangai mereka tidak melemahkan ataupun mengurangkan martabat mereka sebagai rasul dan tak menghilangkan hikmah mereka sebagai rasul. Nah, apa kata sifat mereka ni tak serupa dengan sifat manusia biasa. Itu maknanya. Walaupun mereka manusia biasa seperti kita. Faham tak? Memanglah Nabi manusia macam kita. Tapi sifat perangai dia tak serupa dengan kita. Itu bahasa kampung mudah faham. Kalau dia macam siapa kan? Dia macam dia. Sebab martabat dia rasul. Kita martabat orang biasa ya. Wali-wali ya. Beza sikit golongan wali ni. Sifat dan perangai dia tak serupa kita. Sebab dia wali. Wali ni dia tak maksud. Tapi dia maksud. Itu istilah para wali. Istilah golongan yang dekat diri dengan Allah Ta'ala. Dia tak masuk. Dia tak terpelihara daripada melakukan salah dan silap, dosa dan yang sama waktu dengannya. Tapi dia masuk kategori mahfuz. Istilah yang digunakan pakai oleh ilmu tasawuf kepada golongan-golongan awliya Allah. Nah, tak kata mereka ni mahfuz, terpelihara juga. Tapi bukan sampai kategori maksud. Maksud ni tak ada dosa langsung. Mahfuz ni Allah Ta'ala jaga dia daripada tak melakukan dosa. Sebab kadang-kadang hati terbetik dan terlintas. Perkataan, perbuatan kadang-kadang berjurus ke arah maksiat. Tapi Tuhan kabur. Nah, tak kata Tuhan jaga. Supaya apa? Supaya dia tak terlibat dengan dosa dan maksiat tersebut. Tambah-tambah hidup di zaman multimedia semua koridor.
Jadi golongan kuali ini masuk kategori makhluk tadi lah. Kita orang kuali-kuali ni macam beza kan. Keluar-keluar lagi semua tu yang lagi macam nota. Bukan kata keluar pagar masjid dia. Keluar pagar masjid semua orang. Tu tak kira masuk kereta ni kan. Masuk era letak muzik segini. Contoh. Jadi nak kata kita tak terpelihara, kita tak mahfuz. Nanti yang ada hari dia tak mau dengar radio, tak dengar nasyid, dia dengar apa nama Quran. Kena hari tak boleh pilih, tak lebih, kan tu buat kita walau-walau kan. Buat surat SM pun. Jadi nak kata manusia biasa. Jadi yang kita kena faham ni, bila kata Nabi ni, dia maksud, dia terpelihara. Mereka memang bersifat seperti mana sifat manusia. Tetapi sifat mereka itu, walaupun sama seperti mana sifat manusia biasa, tidak akan mengurangkan martabat mereka. Dan tidak boleh melumpuhkan martabat mereka sebagai seorang orang. Contoh sifat manusia ni apa? Buah bola sering penulis disebutkan kita makan. Itu yang buat program tak nak makan, kita tak ada orang nak main. Sorry to say. Artinya bila dia nak buat program apa-apa, kan? Dan sistem dia, yang paling penting makan. Tak nak makan, tak ada orang nak main. Nanti dia buat program lah. Contoh. Bukan semua lah. Ada tempat-tempat. Tapi selalunya agenda makan tu mesti ada lah. Bajet makan tu mesti pada bajet yang lain. Artinya buat makan sampai kadang-kadang tak cukup kan. Panggil orang Ta'ala tapi tak cukup. Sebab apa? Tak dijaga perkara tersebut berlaku. Sebab makan. Tak cukup apanya. Makan dah. Tak ada balik buku lagi. Mana nak cukup? Kita kira tu cantik dah betul ya? Kalau makan seorang sekali ni kira cukup. Ni tak nak balik kalau nak buku ya. Ni makan buruk kata orang kita. Tak pun makan buruk sifat manusia yang tak sama dengan sifat Nabi. Nabi pun makan tapi bukan macam kita. Cuba kita tengok kuri, kita buat apa-apa kalian, apa-apa kena buffet juga kan. Tak. Bubur. Sila bubur tu. Kenapa tak sila bubur ni? Kita pattern Melayu bukan pattern buffet bro. Kita pattern botalam, tak bubur ikan. Ada tidak, itu pattern kita. Kalau dapat buffet dia ngaji. Dia punya SOP buffet. Buffet ni orang ambil nak makan. Jadi orang pulang lagi ambil nak makan. Kita jenis malu. Lepas tu yang bubur, sering bubur tak malu. Dah dia makan tadi. Jadi tak hati. Nampak kot kampung pula tu yang mereka sampai kena tulis. Sebab apa? Center pun takut belum tak cukup. Padahal kita estimate tu dah cukup dah. Kalau kita henti belakang Jadi tu kot kampung tak payah buat buffet lah tu. Dan kalau dah buat buffet bagi announcement penerangan. Tuan-tuan dan perempuan ambil pada patut nak makan. Seorang kecil ya, lagi tambah plate. Okay dah. Kalau kata nak buat buri kan buat apa? Sebab buffet bukan budaya kita hidang. Cuba tengok orang ni waktu hidang dulu kan. Elok-elok inju dia makan. Tak pun minta tambah. Apa? Tak membajak. Ni membajak saja-saja. Okay. Kenapa? Makan. Sorry to say. Kan kena baca lah sirah Nabi. Macam mana Nabi makan. Nabi makan dengan 3 jari. Kita dia 5 jari. Tengoklah Nabi makan apa. Kita makan apa? Yang tu pun kena henti juga. Rasa nak ikut sunnah Nabi ni, makan nasi pun juga jadi. Makan. Tapi tu kadang-kadang benda ni dia kena mengajar. Dia bukan boleh mentikan perut saja. Tapi kalau nampak juga nasi 3 jari makan ni. Kalau kau nak makan kan? Cuma orang nampak sangat dah kata mengaji tak hati. I'm sorry to say. Nasi bagian 5 jari tau. Tu nasi. Roti tak apalah 3 jari. Tapi orang Melayu roti 10 jari. Kanan pegang, kiri pegang apa? Padahal nanti 3 jari yang macam roti. Itu kan tak kena. Bak makan ni budak-budak tak guna dia. Cuma itu habis kadang-kadang. Pangai. Jadi kita ni kena jaga. Bak makan ni cukup orang sensitif kadang-kadang.
Jadi kena jaga benar-benar makan ni. Supaya apa? Supaya orang tak cok kita ni pelahap. Supaya orang tak cok kata kita ni memang kaki makan. Memang kita nak makan je. Tapi kita ada cara kita. Sebab kaedah adab ni merupakan perkara yang perlu kita didik dalam diri kita. Tak boleh buruk makan. Besok anak-anak kita ajar. Okay? Makan ni tak apa. Ambil sikit dulu. Lagi kapok. Ni contoh buruk pun banyak pun. Betul makan tadi. Oh, contoh dulu dia kepok ikan sekor dia. Dia bukan pun macam kita cekar dia. Kita lah ni pun sekor pun. Kaedah orang bodoh dulu makan. Ikan tu dia kepok. Nak harap cara, keadaan supaya kita nanti makan jangan kira kita saja, kira orang lain sama. Ni makan kira pro kita ya. Kita tahu orang juga ada macam ni tau. Contoh, kalau cukup pun hidup dah mati, itu tak. Sebab pun lah dia tak dapat makan dia. Ni tak tahu orang tak makan tidak pun. I'm sorry to say. Cepurah, dia kata tak pun. Apa yang dimakan ni? Sopan pula pun. Oh, ngeri. Abang hati lah kita makan ni. Nak berai banyak pun dah makan. Jadi tu orang tengok kita mau kenal orang hati. Cara kita makan, cara adat kita ambil makan. Ni tak nampak ayam di ujung. Hendak ayam dulu. Padahal kaedah dia mesti lah yang depan dulu. Sunnah Nabi ambil yang depan dulu yang dekat dengan kita. Ni siap kau. Oh, nampak udang siap. Jadi tak makan saja pun kita kena beri. Tengok cara makan. Satu yang kita mengaji hukum adat ni sebut. Memanglah kita ni pasien 2 pinggan baunya. Tapi nak lompat tinggal yang kedua tu padan-padan, agak-agak, tengok-tengok, riki-riki, tidak ada malah lah. Memang kita dapat je. Sebab Melayu punya istilah, malu dapat. Itu yang nak makan orang Melayu tak malu je. Kalau tak ada makannya penuh. Yang syok penuh waktu makan. Yang kita tak ada, waktu program tak ramai tu. Waktu makan ni, main mana? Tak tahu macam semua keluar barang tu. Ngeri. Hidup dalam malam memang ngeri. Okay. Jadi kita kena jaga adat makan. Ikut bagaimana kaedah Nabi makan. Baca lagi kat Syama'il Muhammadiyah. Ada satu cerita macam mana Nabi makan. Nabi berhenti sebelum kenyang. Itu semua kaedah kesihatan yang Nabi anjurkan kepada kita. Okay. Nabi makan mudah dengan garam dulu. Kita pun ada adat orang. Ada. Arab ada adat. Dia garam, dia cabai. Nabi sebelum makan dia cuci tangan. Ingat makan garam dulu. Mengajilah kan sebab orang makan garam. Dengan kemudian mata pun makan garam. Itu yang pakai buat barang garam gasak pun dia. Ngaji style lah yang seperti buat rita yang sikit. Orang nak cuba buat apa, ada cerita. Yang sama masjid dia jadi buat rita. Apa kepentingan garam? Dia lah boleh kacil. Lepas tu nanti yang dekat dengan dia. Dengan dia makan, sekadar untuk ibadah. Kita udah reda lagi tak buat Allah. Kata, gitu tak buat dia. Kena pula lencok. Memang kita punya bebel. Mata boleh tambah. Jangan dia tambah. Tolak. Dia kata kat tu lah kata dah apa. Kata ni lah hidup kita. Jadi Nabi tak bersifat yang mana sifat dia boleh mengurangkan martabat dan jiwa kepada Rasul. Itu sudah banyak baca cerita lah. Habis itu kita tengok sahabat-sahabat dahulu waktu berlakunya peperangan. Semua pakai lapak ayam kata. Minta ayam main dengan kawan lapak ayam. Bagi dekat kawan dulu. Kawan lagi tu tengah jual lapak ayam. Bagi dekat dia dulu. Lain kali ayam mesti pakai mati mereka. Ayam betul dia dulu. Para sahabat tu. Kalau kita yang kita kata ni kan. Makan dah. Ada kawan yang nak makan. Dia bukti dia nak boleh buat dah. Yang kata kita. Padahal manusia tak habis. Kenapa dia makan makan? Kalau dah buku ya, aku cukup pantang. Kalau di tempat mana makan, orang tu boleh buku. Cukup pantang lah waktu. Nanti yang kita boleh buku, mungkin tak mahu lah. Bagi kita pantang. Tapi ada orang kalau kita orang belum ni, dia tak pantang. Dia mesti orang boleh buku, dia tak pantang. Nanti pen. Dia pen itu. Kata orang balik pun tak ada orang balik.
bawa balik, tinggal pergi ke pasir. Tak boleh je lah. Dia kenal dah bawa balik. Tapi cara bawa balik tu tapak dekat. Tunggu lah dah habis masjid, balik lah. Ni orang tak nak makan bismillah, baca lebih 10 dia. Dia tu kalau dah bukui lah. Kosong. Oh, itu jalan sekolah. Ya. Jadi tak makan kita jatuh. Jangan makan kawan-kawan. Okay? Jangan tunjuk kata buruk makan kita tersebut. Itu yang pertama. Sebab tadi yang pernah memang Nabi makan tapi tak makan kita. Ini sekarang ini kita sudah faham. Okay? Sifat yang ada pada kita yang masuk. Apatah lagi ini yang sudah kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nabi dia makan dia tak pernah makan sesuatu. Kalau kita baca dalam sahabat sirah Nabi tak pernah makan sesuatu. Jadi akan ajak sahabat makan. Ialah sebab Masjid Nabawi itu kan ada golongan ahli sumpah dia panggil. Okay, golongan-golongan ni memang kerja dia ikut Nabi 24 jam. Siapa tak ada golongan ahli sumpah ni. Antara dia apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tu Abu Hurairah ni dia antara riwayat hadis yang terbanyak. Sebab dia ikut dengan Nabi. Apa saja yang Nabi sebut dia tahu. Jadi mereka ni makan mengikut apa yang diberi oleh orang lain. Okay. Kalau dia dapat jadi ada makan, Nabi ya. Bila Nabi nak makan, dia dapat dia ahli support untuk dia makan sekali. Tapi itu kaedah kita ni kalau boleh makan tu semua, makan semua tak. Tapi kalau dia buruk makan ni, makan orang dia. Itu yang perlu orang dia. Jadi kita kalau dia faham, dia gaji, kita kalau boleh makan, paling kurang 2 orang, 3 orang tu ada satu cara kita makan. Jadi itu kita apa nama susah makan dalam talam pun. Sudah makan dalam talam apa kita ada. Ayah tangan aku guna tangan, ayah tangan aku guna aku. Tapi anak makan tu tengok tangan dia tu. Itu semua dia kena reti ke tak. Ni kuku semua pek hancur makan kita, makan sobat. Tapi itu kita tak kena ke Asia. Semua tak jadi. Tapi itu kuku kena jaga. Setiap hari Jumaat tinggal, ni kuku semua pek hancur. Dulu lah tengok hancur lah, kita lah hancur lah. Tengok dan nanti beratus-beratus pun. Kuku dia tu kita tengok bergerak dalam cara video dia, tu tak pada lalu punya. Jadi tu keedah dia dengan tahu. Nak buat makan talam boleh, tapi yang nak makan dalam talam tu semua orang yang mengaji, semua orang yang mesti jaga perasaan kawan yang lain, mesti jaga adab yang lain. Itu makan dalam talam dia kampung tak tak dia. Tak tak ambil, weh kamu apa? Oh syok kan talam. Ni makan dalam talam orang, tak syok. Dia tak ada buah. Jadi itu setiap masjid ada bola. Apa ingat bola tu saja orang buat. Masjid yang tak ada bola juga di luar parit. Dia tak pernah bersesuaian. Tapi kalau masjid yang ada bola, buah di kalangan ahli parit dia betul. Sebab ayat kita dia pakai, ayat dia pakai. Kadang-kadang kita buah usul boleh ada bola tu dia. Dia bola habis, buah pula lagi ayat pakai kita. Tapi sini ayat bola ni tak patah dia. Nama banyak bola. Padahal dalam bola tu macam-macam. Tangan dia buka, tangan bawah, semua celuk letak dia. Jadi kalau kita pakai perasaan itu, dia ada hikmah dia. Mahabbah, buah, wujud. Sebab dia ada ni. Ni yang tadi yang saya pakai apa dia. Tak ada bola. Dia tak ada. Suasana tersebut. Itu antara hikmah buat bola. Itu dah jadi buat bola. Ataupun dalam keedah dia, ayat bola tu ada. Sebab apa? Nak mewujudkan perasaan buah. Baru ada perasaan kasih sayang sama kita, baru baik titik bahan kanan bahagi pada ni yang dia percaya orang sendiri itu sudah semua kita tu kita ada berada ini keedah yang kita kena faham dalam agama kita itu dia bagi syiar langkah-langkah agama tersebut. Begitu juga minum keedah minum ni minum 3 degup kita dalam lapak mantap tu bila ada asal yang boleh dia keedah dia minum nak habis 3 degup ataupun 3 kali minum. Itu keadaan sunnah Nabi. Minum tak boleh sendiri. Makruh minum diri. Sebab bila kita minum diri, keadaan sains diri, ayam turun direct terus. Sampai kepada tuti-tuti kita. Itu dibalik kaji balik. Tengok dalam internet balik. Bahaya ada minum diri. Tapi itu Nabi suruh kita minum duduk. Supaya ayam tu tak direct turun. Itu semua hikmah di sebalik apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Kita lah.
kan? Dengan berlari minum, dengan berdiri minum. Okay. Lepas tu minum pula hijau yang 2-3 nafas kali 2 orang itu 3 nafas. Itu dia dah suka. Benda ni sembang senang. Yang tu ayat tak tahan tu. Kan? Kadang-kadang mereka tu tak tertuai. Sebab apa? Happy, kebiasaan. Sebab ayam ni bila minum 3 kali dia rasa tak apa nak tahu kan. Dia kena pun dia rak nafas, settle. Lega, uji pun. Lega kan? Dan dia jangan terlalu, buat jangan lain. Okay. Itu kalau betul-betul lagi lah. Lepas makan dengan teri minum. Tapi betul-betul, semua makan. Kan? Dia makan nanti kepai-kepai berbuat tu semua. Dan semua tu yang dia sedap. Tidak betul-betul lah tu tak mau nak apa-apa. Kan? Tengok dia kalau dia dari dah. Contoh. Okay. Tapi kalau kita berkawan orang betul, dia kepai-kepai nanti tu semua ada puncak. Aku yang bisa kau 70 pun. Tak, mana dia buat. Kita. Sudahlah. Selalu ini semua kaedah yang kita kena faham. So Nabi pun minum. Tapi Nabi minum tak seperti mana kita. Tapi bila kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi, kita boleh tiru perkara-perkara tersebut. Cara Nabi makan, cara Nabi minum. Kaedah sunnah ni tak boleh buat banyak. Buatlah cakap kita boleh. Kita sampai tak mau buat langsung. Tentu masalah kita. Kan? Tapi itu kaedah menyatakan kita ayat yang lupa dah kita. Mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Apa yang kita tak tahu semua jangan kita tinggal semua. Hidup ni kena ada satu asas, satu niat yang mana mesti cuba nak buat. Okey, apa yang kita tahu cuba buat. Cuba praktikkan dalam kehidupan kita. So, alah kita sedang biasa. Dah lama-lama kita dah buat, lama-lama kita jadi adat. Okay. Jadi ritual dalam hidup kita senang. Tapi bila kita tak buat, kita juga tak buat. Jadi ini antara benda-benda yang mana ianya merupakan sifat Nabi seperti mana sifat manusia. Begitu juga Nabi sakit. Okay. Nabi pun sakit macam kita. Tapi sakit Nabi tidaklah merendahkan masalah. Jadi bila kita mengaji kita mengaji tafsir antara cerita Nabi yang sakit ni Nabi Ayub. Okay. Dia berjalan wa Ayub dia berkala ayat wa Ayub izdada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ayat 2. Okay. Nak kata cerita tentang sakit yang ditanggung oleh Nabi Ayub. Yang mana kita berkaji dulu, saya dulu ingat lagi ustaz saya dulu cerita dia dulu. Kan? Maksud Nabi Ayub ni dia betul-betul. Okay. Sampai habis ni pula makan badan ni. Ya, betul. Macam tu budak-budak kena kita hebat. Sakit betul ni. Ya. Nah, apa kata tak sampai terlalu. Sebab kaedah disebut dia dekat sini. Okay. Walaupun bersifat dengan sifat manusia, tetapi tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu dan tidak menunjuk akan hikmah dari Rasul bagi mereka itu. Ni cerita sampai ayat ataupun apa nama umat Nabi Ayub ni lari jauh pada dia. Sebab dia sakit teruk. Mana ada sampai teruk? Tak kenal dengan kaedah ilmu kita mengaji ni. Itu dia bagi cerita Isra'iliyah. Faham? Bila bagi tafsir ni, cerita Isra'iliyah ni banyak dalam kitab tafsir. Jadi bila kita mengaji tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Bila ada menjadi cerita Isra'iliyah, Ibnu Katsir akan clarify balik tentang itu. Dia kata ni cerita Isra'iliyah. Cerita dia tak sampai terlalu. Kalau ada penyakit Nabi Ayub yang menyebabkan apa-apa umat dia lari, maka lupa hilanglah hikmah dia sebagai seorang Rasul. Dia tak dia baca, tapi tak sampai terlalu. Ending cerita dia kata Nabi Ayub di Isra'iliyah cerita ni. Okay. Hati dia pula dimakan badan dia, yang tak makan hati dia. Jantung dia tak makan. Tapi kan orang macam mana hidup. Tapi budak-budak dengar saja. Tak tahu fikir apa dia. Lagi kita tak ada isi yang makan. Ulat macam ulat. Takkan. Oh. Cerita tu kata. Udah banyak yang bisa cerita ni. Rupanya cerita tu cerita Isra'iliyah. Memanglah Nabi Ayub sakit. Tapi tak temu sampai terlalu. Jadi itu dalam ayat dia baca dari wa Ayub. Iznada rabbahu anni massani yadurra wa anta arhamur rahimin. Yang ada malaikat turun kepada Nabi Ayub. Dia cerita
Diceritakan apa-apa malaikat suruh Nabi Ayub ni berdoa kepada Tuhan supaya menyembuhkan penyakit dia. Nabi Ayub malu nak berdoa kepada Tuhan. Kita pasal buat sikit kepala lah. Ya Allah, baiklah sikit terlalu. Ada yang sikit dia pun. Nabi Ayub ini ditimpa usia sakit yang begitu teruk. Sehingga Allah akan fikirkan wa Ayub. Dan sesungguhnya Ayub itu iznada rabbahu, ketika mana dia berdoa kepada Tuhannya. Anni masani yadhur. Sesungguhnya aku ditimpa dengan kesusahan, sakit. Dia tak ada dia sakit. Dia tak kata bagilah aku itu. Dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tak apa juga kata ya Allah betulkan aku. Kita menangkap dia direct to the point. Ya Allah kayakan aku punya berat. Kita kaya apa? Mana? Itu kita. Padahal level kita terlalu koli-koli malu betul dia. Nabi dah, walaupun dia sakit, walaupun dia teruk, dia tak minta supaya baik semua. Tapi dia abang, engkau lah maha pengasih, engkau lah maha penyayang. Nak abang datang Tuhan lah, nak boleh menyembuh sakit dia, indirectly. Ini kaedah orang tua cakap dengan kita. Betul orang tua ni dia cakap sikit lah, tapi makna dia banyak. Tapi orang tua ni dia bengong. Itu sikit. Itu jadi kata orang tua tak ada semangat perjuangan. Jadi kata orang tua ni tak ada, orang-orang tak ada semangat untuk berusaha. Padahal orang tua sebut dua macam kan. Jumpa takkan jadi segantar. Dia sebut macam tu ya orang tua. Oh hebat. Dia kata jumpa takkan jadi segantar. Kita kata mana boleh jumpa tak jadi segantar. Tak jumpa tu dia akan jadi berlandang-landang dan juga berkilang-kilang. Itu kita orang muda. Oh, betul dia pun untuk kata tu dia lupa tak jadi jantan. Dia nak kata memang dapat jantan, tapi rezeki yang kena Tuhan kata lupa ya. Ada jantan ni bukan punya. Untuk nampak ya saya kau kita benar ya. Dia dah kira tu SP ratus ribu right. Orang dia bukan tu. Sorry. Kau tengok aku tu dia tengok nyata itu kamu. Dia kena SP dari pakai dah dia. Tunggu buat 50 boleh bawa. Hidup kan tengok aku. Agak kita punya. Dapat tekor kereta dari saya punya. Saya beri kan, 100% saya punya. Masalah kita letak dulu. Kamu tak tahu nak kata jenis juga benar. Tekor tentu pencet, tak ada nak rasa pencet. Mati tak ada nak rasa dia lebih aktif. Tak. Itu orang tua dia pun patah ya. Jumpa tak jadi gantang. Padahal itu semua kita tu bergantang-gantang je. Tapi tu kata rezeki ni ada saja. Itu kemut, tadi kemut. Tambah motor ni tak sempat tu apa? Ramai bang. Bila sekarang bertiru bil artam bukan pakai nama betul bukan ini. Dia kata mewah tu mewah. Lepas kita buat. Ni ada dia. Kata Nabi dia kata apa dia? Mewah ni dah tu ni. Ni yang kita itu simpan tu sangat orang kerja. Hang dah lah umur 50 lebih, 60 lebih. Masa dah lah nak berjalan di muka bumi Allah Ta'ala nak tengok bagaimana Allah Ta'ala mengazab orang-orang yang mendustakan agama. Kaedah jalan itu benar deh. Ini tata berhati. Dia rambut pondok ya. Itu dia kena rombongan dia. Jadi ada itu tak jadi. Ini berjalan mendatangkan manfaat dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya mengajak bulan kulit tu. Mereka yang cikgu-cikgu hati jalan. Saksa, bonggol. Macam apa? Jadi tengok makam sa'in bin sa'an Abu Waqalah. Wah, mereka ni banyak. Kita berbicara. Kuliah tu sampai dengan. Kenapa? Main cakap pandai. Upaya. Setiap jalan. Mereka every month. Setiap bulan. Tadi dia pergi turun Indonesia. Tadi dia pergi turun China. Saya kata apa ada seleksi belah-belah timur tengah tu. Kami ambil kita ikut. Jadi kami dia ni boleh. Apa nama dia panggil apa? Agent. Tak tahu nak perlu di mana. Pasal agent tu ada pikiran kan. Pi Mosul, pi Jordan, pi Syria, pi Batu Bangkit. Itu masuk kena niat nak perang. Ada berani pikiran. Tak berani negara-negara ikut pi ya. Jadi nak ada jalan. Itu supaya bila kita nanti senang nak kita nak
pada lain. Dia kata buat dengan data buruk ni lah. Anak tu tak kalau nak beli dia. Data buruk ni nanti kita jual. Kata sifat lah tengok. Pada panggung yang kita dapat. Nah, tak. Rezeki dia ada cara ni lah. Rezeki kita tak boleh. Ni dah, kamu sangat suka duit. Kan sayang, nak belanja sayang. Padahal, usaha kita, setiap kita, rezeki dunia bagi negara kita, itu simpan untuk orang lain. Artinya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menyatakan kepada menteri dia. Okay. Sebab dia tak meninggalkan sebarang harta kepada warisnya. Sampai menteri kita takkan tak saving macam kita buat dia. Simpan satu hari tiga, kan? Simpan sama-sama ESP juga. Dia tak mau. Seandainya harta peninggalan aku digunakan oleh anak aku sejalan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyatakan wallahu waliyyus salihin, Allah akan membimbing orang-orang yang soleh. Anak-anak dia sesuatu kekuatan kebatian dia. Disebabkan kesolehan mereka hidup senang lenang. Tapi itu keadaan orang soleh ni, dunia dapat saja ya. Buat itu dari, jadilah orang soleh. Tuhan mesti dah nampak hidup kita. Tapi kita telah diterit dengan keadaan, dengan zaman madia ataupun kebendaan. Maksudnya kita tak apa nak nampak kita lebih je. Kita dah nampak tak ada SPS, tak ada ajarkan gaji. Melayu jasa yang ajarkan gaji lah. Sorry mesti. Masa ustaz dekat kenal, dia tak dekat apa-apa, berhenti lah. Lelah dia pun bunyi tu. Tak Melayu jasa, dia dah tentu dah. Ngaji lah, kita ajarkan gaji. Tak, aku kerja tak ajarkan gaji. Nak kalau di mana? Sebagai dalam jauh pun kena henti lah. Jadi nak kata yang penting wallahu waliyyus salihin wallahu waliyyul muttaqin. Ada dua benda dekat kita. Dua dunia dalam genggaman kita. Sebab rezeki itu ada janji guys. Itu nak takut. Atau kita belajar. Ni duk simpan kat anak, duk simpan kat ni, duk simpan kat ni. Hapuan dia ada siap dah. Kalau takut. Rezeki ni duduk dalam buah kita 3 bulan, 4 bulan Tuhan tulis siap tak? Nak takut apa? Yang Tuhan tak tulis amalan kita ni. Yang tu yang kita kena takut. Tu fikir kalau aku mati ni anak aku nak berdoa ke tak? Oh itu kena fikir. Kadang kita kena fikir. Kalau kena fikir tak apa? Tak kena fikir, kena fikir. Anak aku yang duduk dosa dan anak aku yang duduk syuki. Anak aku duduk aku fikir. Tak duduk ke doa. Ya. Kalau aku mati ni dia berdoa kan? Sedap. So kalau nak suruh dia berdoa dekat kita dulu berdoa dekat mak-mak kita yang telah. Itu keadaan. Biru atau hukum kata Nabi, tapi hukum abna hukum. Aku apa dekat mak-mak, anak-anak aku apa dekat. Dari dunia ada bagi hukum karma. You get that, what you give, bro. Dirah. Tahu tak apa itu? Yeah. So kita dah doa dan kita doa dan kita mati. Lalu doa dekat mak-mak kita. Tetapi bukan anak-anak boleh. Apa boleh tak buat? Memang kalau kita mati itu sama jepun duduk dia. Dia tak ada mati sama jepun. Tak kita boleh doa dia. Sebab pertalian kita dengan dia akan terputus. Especially anak lelaki. Wahai kuat, wahai yang tua. Perempuan apa nak kalau jangan. Hak lelaki punya kita dia paling kalau tapi itu kalau kita nak anak kita baca Quran dan kubur kita. Pak kita nanti, kita dulu baca Quran dan kubur pak kita. Kalau kita buat kami nanti tak ada nak baca, tak apa dah, tak ada nak dah. Paling tak kita berdoa dekat dia. Jadi ini benda-benda yang kita perlu kena buat. Sebab tadi dah sebut, biru apa hukum. Buat baik dekat pak dan biru apa hukum. Anak-anak akan buat baik kan. Itu kadang-kadang kita tengok rentetan yang berlaku dalam masyarakat kita kan. Anak kan buat lepak ayam tengah jalan, anak kan buat lepak ayam orang tua. Memanglah kita simpati dengan nasib dia, tapi sebelum tu kita nak tanya juga apakah keadaan rentetan kehidupan dia sehingga dia jadi seperti itu. Paling tak pun dia kata dulu ni saya dulu bini saya kalau kerja, hantar anak semua pergi negeri. Lalu dia terima lah dia tak jadi orang tua. Maka
Itu kira paling busuk tu. Takkan dia kita nak bawa kat dia tu dia. Sebab waktu dulu dia kecil kita tak ada penetri sebab kita nak duduk ataupun kita nak duit kita punya kerjaya. Ini kita dengan kerjaya dia, kita dengan kerjaya kita. Waktu tu waktu kita memang menginginkan populariti berdasarkan kepada kerjaya. Kita tak ada penetri. So bila naik kuat, dia pernah pindah kerjaya dia. Dia kata, cik, kau tak ada kerjaya. Hidup rumah orang tua. Aku kira paling butuh tu. Nama-nama perumah makanya. Hanya sampai lepas tengah jalan, kita kena bawa tinggalkan. Itu dengan tanya balik ya. Buat tadi sama ni macam buat cerita kan. Sebab kita yakin dengan hadis yang Nabi sebut. Siapa-siapa yang buat baik, yang buat baik dia. Anak-anak dia akan buat baik. Yakin dengan hadis. Sebab hadis kan betul. Tapi kalau nak jadi juga, Tuhan nak uji kita. Itu kita dah. Kita dah hantar anak kita pergi sekolah agama, kita dah buat apa dengan bapak kita. Tapi Tuhan nak uji kita. Sebab kaedah kita bila mengaji beramai ni, Tuhan uji. Faham? Tak gaji ni memang dah tahu dah, hantar dah. Ni pengaji kita ni, rajin dari kuliah, rajin mengajar, semua ni mau tahu. Cakap senang ya. Tuhan tak uji lah. Okey. Tapi kalau Tuhan uji kita juga, kita faham keadaan tersebut, kita apa? Tuhan akan angkat martabat kita di situ. Ini keadaan itu. Jadi nak apa kata keadaan sakit ni Nabi pun sakit. Tapi bila kita baca sirah Nabi, bacalah saat kewafatan Nabi, waktu Nabi kering, istilahnya paling tak digunakan. Kering ni istilah ajar-ajar ya. Kalau kita ni nampak apa kampung nampak lalu kamu pergi tengok kan. Tapi kalau golongan-golongan bangsawan ada kita kata nazar, serius. Istilah itu Nabi. Jadi waktu Nabi sakit, waktu Nabi diambang sakaratul maut, bagaimana Nabi mencatatkan kita Nabi? Malaikat Israel tarik roh Nabi daripada kaki sampai ke pinggang. Jadi dia kata Musa. Nak tanya soalan dulu. Nabi kata macam ni kami akan dirasai oleh umat. Nabi punya sayang dekat kita ini dalam malam apa-apa sebulan maulud ni. Itu juga ada satu maulud ni. Nah, apa kata Nabi tanya macam ni ke? Rasa kesakitan mati yang akan ditanggung oleh sebab tu. Seandainya kita tersebut rasa dia macam ni, maka ikut semua wahai Israel kesakitan tadi, biar aku seorang yang tanggung. Biar umat mati dalam keadaan yang tak sakit. Allah. Ini semua cerita berbeza yang matang. Serah Nabi itu sakit nak mati. Tapi Israel amat dekat Nabi. Sesungguhnya umat engkau akan mati berlandaskan kepada amalan yang dilakukan oleh Allah. Nah, abang kata kita ni mati depend on amalan yang kita buat. Kalau kita ni amalan banyak, Allah akan mudahkan kematian kita. Kalau kita tak ada amalan, kita berhenti dan sorok dengan dunia, orang pergi balik je kan, maka kita akan mendapat azab suatu masa. Itu yang kita panggil sakaratul maut, mabuk nak mati. Waktu itulah waktu yang paling genting. Kalau istilah orang hakikat ni dia nak apa kata, waktu tu dah waktu kita nak memilih tempat kembali kita. Macam kita nak balik dari sini ya kan, kita duduk di Kuala Lumpur. Okay. Nak balik dari tempat kita Sungai Dor ni. Sobat tu kat kedua nak pilih bahan mana yang boleh bawa kita balik dari Sungai Dor. Sobat juga kita di dunia nak balik ke akhirat. Nak ikut apa untuk balik sampai ke akhirat. Itulah sakaratul maut. Jadi itu keedah dia, tak ada lain ada ustaz. Baik yang cakap, baik yang dengar, kita kena memperbanyakkan amal soleh kita kepada Allah. Kita jawapannya. Buatlah amal ibadah apa yang kita boleh buat untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selawatlah banyak-banyak dekat Nabi. Berzikirlah, bertahlillah, bertakbirlah, bertasbihlah. Sebab keedah nak masuk surga Allah Ta'ala ni dia banyak itu. Dia banyak jalan dia banyak cara dia untuk sampai. Yang penting kita mesti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Nabi juga sakit seperti mana sakit kita. Tapi sakit Nabi tidak mengurangkan martabat dia dan hikmah dan sebagai Nabi yang terpuas. Kita lah dengar-dengar sakit pak. Cuma tak ada esok kan. Okay, bulan lagi ya pak. Mati, bulan lagi siap. Buat balik baik nak buka pun tak boleh lah. Disimpan semua ya. Itu antara penyakit-penyakit yang menyebabkan tanda-tanda kematian yang teruk. Apa dia antara penyakit? Mana ada kalau dibuka lah dia. Tak tahu aku ada kereta akan hidup cerita boleh buka lah Ustaz. Takkannya aku tahu bila dia berbulan plastik tu balik main rumah kereta tak ya. Rasanya dia tak lagi buka lah sebab dia pun jatuh lah. Okay, betul tak dia kubur. Ngeri. Kita sakit lah tapi janji kita mengurangkan martabat kita. Orang kata ni teruk ni. Padahal kita yang dapat itu bukan kita jahat pun. Bukanlah yang belajar pun. Doktor pikilah kubur. Udara orang yang ada HIV. Kenal lah kita. Benda ni boleh laku. Takkan bukan mustahil nak berlaku pun tak mustahil benda ni. Tapi janganlah berlaku. Orang kita milih yang kita tentu. Sebab nak kita rumah darah pun dia cek dengan 2-3 kali. Darah kita boleh semua tak boleh semua. Ni cek-cek HIV positif. Tu gagal tak ada ni. Jadi tahan kita. Dan nak jadi hatuan kita. Jadi nak kata sakit kita ni sakit yang merentangkan martabat kita. Jadi tu sakit kita mana ada kita cerita kuat tak? Kita tengah belakang ni ada korang tak peta apa nama Australia ada cerita kuat. Coba tak cerita. Buka dengan sensor elok semua tu ya. Ada yang tengah belakang ada peta Australia. Oh lah. Artinya kalau terkacak betul orang-orang tu nak pergi tengok. Kan tak dalam tu tak kacak sangat kan kacak. Sebab dalam orang tengok pun jangan tengok buka. Begitu kita berpenyakit yang banyak penyakit kita menyebabkan martabat kita turun, kita malu dengan sakit kita. Jadi ini merupakan antara perkara yang berlaku kepada para muslim. Begitu juga sifat mereka berkahwin. Nabi kahwin 9 orang. Itu jadi 9 kan? Kita akan start saja. Ini tadi itu dicampur. Sebab dia kata Fakimu mama malakum minal nisa imatna 2 wa thulatha 3 wa ruba 4. 4 campur 3 campur 2 dan 9. Itu jadi hipun. Jadi kita sebenarnya dia kahwin 9 orang. Bukan sejak 4. Dia tidak ambil buah jalan. Nanti dia tak tahu. Jadi rata-rata Nabi berkahwin. Jadi kita mengaji bab fadilah kahwin ni. Antaranya kitab Subahul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Yang mana Nabi menyatakan sejahat-jahat seburuk-buruk orang ialah orang yang bujang di antara kamu. Nabi sebut orang jahat ni orang bujang. Jadi itu fadilah kahwin ni Islam oleh Allah. Antara fadilah yang paling besar dia kata siapa-siapa yang dah berkahwin dia dah menyempurnakan sebahagian daripada agama dia, maka sempurnakan sebahagian yang lain. Orang yang kahwin mayat 70 kali kata jika dibandingkan dengan orang yang bujang. Begitu keadaan para sahabat mati yang bini kahwin, bini mati kahwin, dia mati. Terus kalau bini nak kahwin. Tapi selalunya orang lelaki ni kalau bini mati kahwin. Aku niat dia ada nak dikampak, bila tak tahu. Makan malam yang buat. Lah, nak iktibat sunnah Nabi. Jadi itu kita kahwin. Minta lah doa, ya Allah, turunkanlah aku dengan mana-mana perempuan yang soleh, yang solehah, ataupun yang sesuai dengan aku, supaya aku tidak mau mati hujang. Tuhan bagilah ke kita. Tapi itu keadaan kita ni sehidup semati. Memanglah, seorang hidup, seorang mati. Itu maksudnya. Lain yang ada dua mati dia. Sehidup semati maksud kata seorang hidup, seorang mati. Sama ada kita mati dulu atau bini kita mati dulu. Itu kaedah. Tapi itu kita kena faham. Tapi itu kaedah hidup. Nak kahwin. Sebab bila kahwin ni Allah Ta'ala buka pintu rezeki kita. Don't worry. Itu kena bahagia nak kahwin nak kita bernikah dia. Walau ni memang tu bagi kita bernikah. Semua nak tambah yang kata saya. Pada cukup ada. Semua nak tambah 2, 3 dan 4. Bila tak tahu. Tak apa lah. Niat dulu.
Ni sampai nak niat pun tak berani ni, takut ke bini apa tu lain. Tak! Dia kata bini saya duduk belakang awak, dia duduk tengah saya kata dia kata elok awak jadi bini awak tak, itu awak saja tak. Biar dia niat kau, oi! Daripada dia tu berapek. Sebab malam ini bila dia dihalang dia punya tuntut, kadang-kadang dia merepek. Dia balik hantar ke seminar, aku nanti kalau orang lagi, bagus lah lagi kita. Sebab dia balik hantar. Kita kata lagi kita jahat, lagi kita gatai. Kalau gatai, dia nikah tak seorang tengok. Itu baru gatai. Orang perempuan ni kadang-kadang dia tak lebih. Aku pun heran. Dia kata orang perempuan gagal, ini aku pun bobok. Okay. Dia tak boleh, dia tak boleh. Sebab orang perempuan dia bila sebut poligami, memang kami boleh terima ustaz, tapi itu tak ada terima. Hampir sembang je lah dengan mana perempuan pun. Tapi bila kita bernikah ni, kita kena faham. Okay, bernikah ni satu tanggungjawab. Bukan hanya nak berseronok-seronok. Itu dah Tuhan sebut, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Okay, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ayat tu kita sebut dengan wanita rubai, seronok kat kita ya. Boleh nikah 2, 3, 4. Padahal Tuhan sambung, seandainya hang takut, tak mampu untuk berlaku adil. Nikah orang tak takut. Tapi tu kaedah poligami ni dia ada 5 hukum. Dia mengaji ni tak pegang. Kaedah nikah tu dia ada 5 hukum. Nikah tu sendiri ada 5 hukum. Ada kalanya wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Ni dah masuk kategori haram nikah pun. Nikah juga. Yang tak tahan nikah umur 18, dia umur 78. Contoh. Jangan buka batu badan kita. Tengok kita sisi rumah. Ada tebusan ke tak ada tebusan. Orang lelaki ni dia ada. Sebab hukum atas pada pusat 70, bawah pada pusat 25. Ni orang berdua juga tu lah. Repeat balik. Jangan. Kan? Tapi dia tengok-tengok cara betul. Ya. Atas pada pusat 70, bawah pada pusat 17, kadang-kadang 16. Punya orang betul tua bang. Okay? Jangan sebenarnya tua lagi. Makin tua makin jadi. Ini. Tak pun tua lepas je. Makin tua makin puas. Lagi tak ada tu. Tapi kalau puas cara halal tak kalut. Yang kita tu kalut puas cara haram ni. Tak sombong. Tak haknya. Umur 70 tu. Jadi itu macam-macam dia pesannya. Kalau dia balik anak aku nak nikah seorang lagi, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab abang berterus terang dengan saya. Okey. Tak apa saya izinkan. Nak saya izin pun dia boleh nikah. Ini tak boleh izin lah. Okay. Jadi nak katakan Nabi berkahwin. Tadi tunjuk contoh dekat kita. Sebab itu lagi sebut al-nikah sunnati. Nikah itu sunnah aku. Siapa yang tak mau nikah, dalam arti kata dia takut rezeki tak tahu, dia takut nikah susah. Nabi kata falai Islam ini. Dia bukan daripada kalangan iman. Jadi orang muda ni, orang muda ni nikah. Okay. Siapa yang tak nikah, nikah. Siapa yang dah nikah, dah ikut lah. Kalau mampu nikah lebih, nikah. Aku cakaplah niat dulu. Abang tuan terang. Sebab dia kata ustaz dia tak pakai suruh nikah, ustaz senang nikah. Okay. Ustaz aku dia nikah 4. Dia tu kempen suruh nikah. Aku ni tak boleh nikah lagi. Dia tu kempen dia. Tak apalah kalau nikah 4 dah. Ustaz, terima dulu lah, semua lah. Saya benar-benar lah makan niat dulu. Okay. Jadi aku nikah seorang. Tu ajak nikah saja. Siapa nak tambah, buka baju badan sendiri. Boleh go, tak boleh, mau tahu. Okay. Begitu juga Nabi bersuka-suka dengan isteri-isteri dan sebagainya. Nah, bahasa Nabi sebut orang yang baik di kalangan kafir, orang yang baik dengan ahli keluarganya, dengan isteri dia, dengan anak dia. Okay. Nah, bahasa Nabi ini dia bersuka-suka dengan isteri-isteri dia. Tapi itu satu ketika diceritakan kepada kita bagaimana Nabi, isteri-isteri Nabi ini bertanya kepada Nabi, siapakah di kalangan kami yang paling engkau sayangi ya Rasulullah? Jadi dia kita ada seorang bini tu sayang yang perempuan. Cuba ada 2-3 bini. Bini pun tanya, antara kami 4 orang yang mana abang Umar paling sayang? Kan itu yang dah jawab. Kan apa yang dia buat orang sayang, yang dia buat terasa. Okay,
ada berarti istimewa. Tapi kebijaksanaan yang Nabi ada. Itu kata hebat ni. Nak nikah lebih daripada seorang ni kena ada ilmu. Nabi tak jawab orang tua. Nabi kata nanti akan beritahu apabila sampai masanya. So bila Nabi pergi ram ke setiap rumah isteri dia, okay, dia ada rotation dia. Nabi akan bagi kat mereka bentuk cincin besi. Saya ingat saya hari itu cincin besi ya lah. Bukan cincin emas. Kita lah orang tahu kan. Cincin saja orang juta-juta lah. Jadi nak kata Nabi bagi cincin besi, Nabi kata, setiap iki Nabi bagi. So, mai orang kedua ni bila berikut, Nabi menjawab persoalan. Nabi bagi cincin ni kita jangan hafal kawan lain. Alright? So Nabi jawab persoalan yang isteri dia tanya, siapakah di kalangan kami yang kau paling sayangi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang yang paling aku sayang adalah orang yang aku berikan cincin kepadanya. Pada handphone bukan dapat cincin belakang. Cincin semua bekas syok. Oh bukan centang lah tu lah. Itu antara keadaan yang kita kena faham. Oh bukan centang lah tu lah. Tapi tu kita ni ada masa kena puji bini kita, awak sedap sangat masak hari ni, dapur sedap nak masak hari ni. Okey lah, ni sampai makan 20 tahun nikah dia tak pernah kata apa. Sedap memang tak kata. Tak sedap, sedap-sedap. Weh, jangan marah! Tak panggil dah, dari sayang-sayang pun nak panggil bibi pun tak panggil dah. Mahal, weh, mahal! Mahal! Ni semua lapisan dibuat 50 kadang aku panggil sayang ni aku tengok. Tak buat 50 kadang yang tu semua dah kan. Tak pernah dengar dah tak bentuk menentuk Tuhan menentuk apa datang yang panggil biu tak tahu. Berbahasa kita ada. Tak romantik langsung. Dia kata tok lagi aku dulu. Okay, sebab itu ada satu hadis kan. Hadis tentang cerita dalam Sayyidah Bina Aisyah bersama dengan Nabi sebelum tidur. Ada hadis itu panjang. Hadis itu umul qais tak umul qais. Umul qais ada nama. Okay. Siti Aisyah tu cerita tu lah. Dia cerita perihal orang perempuan. Orang perempuan ni kaedah dia mana suka cerita. Jadi itu kaedah ini kita bila dia melebiah kita ingat dia nak kata. Ini semua teori ni betul. Aku tak lah apa. Aku tak boleh. Kan padahal dia ada ni semua makan darah awal kan. Sampai habis dah jalan duit. Dengan darah macam kan. So bila ini kita boleh punya. Sudah 5 orang perempuan dia akan expose. Okay? Apa saja benda yang dia tak suka dia setiap yang kita kupas. Dia stres kan. Suka apa? Sedang Umar Al-Khattab tu mendengar rintihan isteri tu. Kita boleh dengar, kita sedang orang Allah, betul ketika sahabat lagi kita nasihat dia. Sebab apa? Bini domba aja nasihat. Dia boleh nak sampai ke Allah di domba, dia tinggal di domba berlengu. Berlengu dia baru, bini tu dia jauh. Nak bini dia jauh. Habis dah? Okey. Elok dia di domba akan habis, dia ni boleh roh, tak jadi, dia domba pun kena nasihat, tak habis ya. Dia domba nampak kali dia. Kalau kita lah bro, mantap bro. Kalau kita lah sama kita lah ni. Yes, saya dah buat panggilan ada orang lama. Dia abang saya sebenarnya nak minta nasihat khalifah, ambil rumah bini. Bini rumah juga becam. Tak ada dia minta nasihat, dia ambil rumah bini pun kena becam. Dia balik. Dia rumah pesan. Yes, dia rumah kata betul. Orang perempuan ni dia akan mengeluarkan perasaan di hati. Jadi tu hati orang perempuan ni di mulut. Faham? Macam suami keluarga apa? Orang perempuan ni hati dia di mulut. Apa yang keluar pada mulut itu sebenarnya keluar pada hati dia. Tapi yang mana lagi? Mulut dia di hati. Apa kata dalam fikir dia? Hati itu duduk keledar. Potong. Yes. Orang lelaki hati dia mulut dia di hati. Mulut dia kan kau dia biasa dalam apa kan? Tapi orang buat sobat nikah semua tu declare lepas dia nikah ni. Cuma tak cerita ya kecewa. Betul dah. Lepas tu doa pula kat orang yang buat fitnah kat dia. Oh, waktu hak nak balik pandai nak doa orang. Waktu orang nak balik doa ni tak boleh.
Jadi nak katakan ni kaedah yang kita kena faham. Orang lelaki, orang perempuan mengingat hati, mulut dia di hati. Tapi orang perempuan memang hati dia di mulut. Apa yang disebut dia memang betul-betul. So dengar. Sebab dia tahu orang kata isteri aku lah yang jaga rumah aku, dia jaga makan minum aku, dia jaga anak-anak aku. Apa salah aku mendengar rintihan dia? Very romantic. Saya bukan kenal, orang lelaki nak dengar bini mencang dia. Sumpah tadi, orang lelaki satu ada. Dia pula black pack kan, selendang merah, apa-apa, tu tak kira ayah ada macam apa, tak apa. Bini tak boleh test tu, jangan jadi diktator tu. Itu berkahwin ni dia sharing. Okay? Dia konflik. Nak kata kita melengkapkan sebahagian apa yang kurang pada isteri kita dan isteri kita melengkapkan sebahagian apa yang kurang ada pada kita. Itu perkahwinan. Tapi itu Nabi dia sebut dekat sini antara sifat Nabi yang mana? Bersuka-suka dengan isteri-isteri dan sebagainya. Okay. Nabi meyakini dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah kan sudah menikah dengan Nabi. Nabi umur dekat 50 dah. Sayyidatina Aisyah masa tu baru umur 9 dengan Nabi. 10 bulan. Budak-budak dah bangun. Tapi budak Arab tak macam budak hitam. Budak hitam begitu sungguh. Marah. Okay. Jadi nak kata bila nikah dengan bini muda ni, bukan macam bini muda ke? Ni nikah muda tapi nak layak dengan bini tua. Mana bini? Bini muda tak ada nak teko, tak ada nak teko, tak ada nak teko. Apa buat? Nak nikah sangat dengan bini muda. Bini tua tak tahu bini tua teko ni. Jadi kan nak bawa tu, nikah, umrah. Otak lah. Aku kata habis. Lepas ditembak apa yang dia mau. Ni kata habis tak nak bawa umrah. Oh anak tu bini bapak. Padahal bini muda 55 tahun kan nak pergi umrah boleh kita. Kita muda sangat. Cik ingat nak kita itu, nak pergi jatuh. Tak tahu apa dia kat sini. Tapi bila tak faham keadaan hati tu dia kacau rumah. Kacau Allah kalau nikah ni. Pada sekali isteri dan sebagainya. Daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat dan tidak melihatkan manusia daripada mereka yang itu tadi. Jadi nak kata sifat yang ada pada Nabi ini, sifat yang tak mengurangkan martabat dia. Walaupun dia melawak dengan bini dia, tak sampai nak mengurangkan martabat. Rasulullah, bini dia tak pernah panggil abang. Jadi dia panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita ni bini nak bagi kita apa itu suka. Tapi jangan sampai merendahkan martabat. Jadi kami jangan sepuluh borai. Sebab kita baru. Dan aku baru nampak kan. Baru tak nak nampak ya. Ajak dah. Ada kan bini dia panggil kita sepuluh borai. Memanglah yang itu kita punya akses. Sepuluh borai. Kan janganlah pakai sepuluh borai. Sama-sama dengan benda baru. Panggil lah. Si sepuluh bulan bawah. Ni orang tanya mana lagi ya? Tak tahu. Tak orang tanya apa tak lah. Kami tanya orang. Ni kata bini dia orang. Sebab apa? Sebab laki dia orang. Kita panggil laki dia abang ke mak ke apa. Kita tanya orang. Lepas bini orang dia. Satu waktu dia. Janganlah jangan teradu. Apa dengar macam ni macam lawak dia. Ada. Masyarakat kita. Dengar kata. Tak semua tak terata. Tak semua orang tak kata lah. Jadi bini tak ada hormat hati dia. Jadi keedah tu nak faham. Memang kita melawak, memang kita sharing, tapi martabat tu kena reti. Aku lelaki ha. Ada sampai orang lelaki tu akan tahu. Bini kena bawa. Aku lagi tak tahu. Lepas tuan, aku tuan tahu tuan. Lepas bila dia duduk dalam tu, bini bawa. Ngeri. Kita tak sampai tahun tua, bini duduk dalam tu, kita duduk dalam tua, kita tak. Jadi nak katakan ni keedah. Jadi setiap sifat Nabi itu tadi tidak mengurangkan ataupun membiarkan manusia daripada Nabi. Ataupun perangai-perangai wallah subhanahu wa ta'ala alam. Macam 12 tahun dia nak balik tu. Ada benda nak sharing. Malah tak ada nak buat soalan. Lagi tanya. Kalau ada soalan yang tergantung tertunggak boleh. Allah Akbar. Ada soalan adanya? Ya. Okey.
Subhanahu wa ta'ala ala bihaqiqatih. Syekh kita tanya soalan syarat syahadat. Bukan nak jawab. Okay. Jadi kita sebut syarat syahadat. Bermaksud dia bukan sekadar pengungkapan di bibir mulut sahaja. Okay. Nah, apa kata dia mesti berlandaskan kepada ilmu dan juga keyakinan kita kepada syahadat, dan arti kata kita mengetahui apa yang disebut oleh kita. Saya tak ingat, dia ada 3 tu antara syarat itu. Okey, 3. Okey. Cuma dia yes. Nah, itu tu saya tak ingat. Walaupun orang tak dengar soalan ni. Okey, dia ada level-level tertentu yang orang nak soalan. So kita buat secara general. Okay. Nah, apa kata bila kita sebut syahadah ni, kita kena reti. Okay. Apa yang kita sebut bila kita sebut la ilaha illallah. Okay. Sebelum kita nak sambung Muhammad Rasulullah. Nah, apa kata kita faham perkataan yang kita sebut, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mana kita mengakui Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dia. Secara general tadi, saya tak ikut resetan yang 4 tadi. Okay, tapi dia include lah sebenarnya. Kita mengakui bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maha suci Tuhan bersifat dengan segala sifat kekurangan. Yang mana sifat-sifat tu yang kita beri dalam kitab ni, yang kita sebut sebagai sifat dulu. Itu syarat kita baru stop syahadat kita sebut. Tapi bila kita sebut la ilaha illallah, translation memanglah tiada Tuhan di semua mereka Allah. Bukan yang itu yang kita nak sebenarnya. Tidak yang sebab yang kita nak pegang bila kita sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu dia punya makna lah. Jadi nak kata 4 rukun yang dia sebut tadi itu masuk dalam kalimah tersebut, yang mana kita reti memahami apa yang disebut oleh kita. Sebab apa? Sebab 20 sifat itu tadi ada dalam kalimah la ilaha illallah. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah. Nah, apa kata 4 sifat wajib. Okay? Dalam arti kata dengan wajib yang sunat wajib yang mustahil yang harus ada 9 sifat perkara yang terkandung di dalam kalimah Muhammad Rasulullah. Yang mana kita menyebut dan kita mengakui Nabi kita Muhammad merupakan Rasulullah Allah, berlandaskan kepada sifat-sifat yang wajib ada pada seorang Rasul. Jadi secara general dia, bila kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada 50 aqaid iman di dalam 2 kalimah tersebut. Baru sah syahadah kita. Okay. Kalau cakap disebut la ilaha illallah, tak tahu betul. Nanti yang kita bagi tauhid ni, nak bagi fahamlah apa isi kandungan di sebalik kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang kata apa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Hang sebut apa dengan mulut, sebut memang la ilaha illallah. Yang tasdik dengan qalbi ni segala sifat kesempurnaan Allah, segala sifat kesempurnaan Nabi, yang 50 aqaid iman tadi kita tasdikkan di dalam hati kita. Maka bila kita faham berlandaskan kepada ilmu tauhid serta ajaran macam tu, baru sah syahadat. Baru layak masuk kategori yang Nabi sebut, siapa yang mati dengan mengucap kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah. So saya cerita general dalam ada 4 benda dengan dia pada orang. Jadi kita cerita, tak kata bila kita sebut kalimah syahadah ni, betul yang kita kena tahu. Tapi bila kita sebut la ilaha illallah, kita tak takut dekat makhluk. Sebab kita tahu Tuhan Allah berkuasa, Tuhan bersifat dengan sifat kehendak, Tuhan Allah mengetahui. Sebab segala sifat kesempurnaan Tuhan akan di dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab itu syahadat dia sebut la ilaha illallah terbentang hati mereka. Sebab apa? Dia memahami kalimah yang disebut bukan sekadar di bibir, tetapi terus masuk ke dalam hati sanubari mereka. Inilah kebahagiaan tauhid yang kita beri. Nah, tak kata kita nak timpui kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hati tak jalan lagi tu. Okay? Nah, tak kata tu baru timpui dengan 50 aqaid tadi. Lepas tu kena berjalan dengan hati pula. Nah, berjalan dengan hati itulah apalagi perbahasan ilmu tasawuf.
Sahabat kata bila kita mendapat nikmat, kita nampak ialah pemberinya nikmat Tuhan. Sebab hati ini dah melalui ataupun menjalani apa yang dah kita simpulkan tadi. Jadi tu orang bila faham kaedah, dia tahulah contoh pada masalah rezeki. Kalau rezeki dia tak pergi mana. Sebab dia tahu Tuhan Maha Berkuasa. Sebab dia tahu Tuhan Maha Berkuasa. So perjalanan hati dia yang tak galau. Kepek-kepek lah, dia bertawakan kepada Allah lah. Kepek-kepek lah dia, tak galau juga. Dia itu perjalanan hati. So perjalanan hati ni akan berjalan apabila ada simpulan tadi. Ni timpul pun tak tahu nak jalan apa. Aku yang bilang kalau tak boleh sebab kekalahan tu. Aku tak boleh selesai. Faham? Kau tak faham tu. Sebab apa tak boleh sebab kekalahan? Sebab tak tak pun simpul hati. Tak nampak pun Tuhan Maha Berkuasa. Tak nampak pun kata ni kehendak Tuhan yang berlaku macam ni. Macam mana hati nak berjalan? Simpul pun tak nak. Jadi kita bagian tauhid ni kita nak simpul akidah kita. Nak simpul akidah berlandaskan kepada sifat iradah Tuhan, 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 ilmu Tuhan, Tuhan, apa karam. Yang mana setiap yang berlaku sudah berada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu orang yang dah berjalan hati dia ni, dia tak nampak apa. Jadi dia nampak hanya Allah. Itu dia panggil hakikat. Dalam istilah ilmu tasawuf, itu dia panggil makrifat. Dalam istilah ilmu tauhid. Jadi kita lagi nak masuk kaedah dia. Pintu dia ada dia. Kaedah teori, pintu dia ilmu tauhid ni. Baru dia boleh naik kepada makam makrifat, naik kepada makam hakikat. Orang hakikat boleh belah kaedah dah. Nanti kita jumpa orang hakikat. Ya. Nak cerita lebih pun kita tak sampai makam. Tak sampai. Jadi pun tak sampai boleh nak cerita. Kita takkan boleh cerita bapak yang bersangkutan dengan makrifat, belakangkan kepada ilmu tauhid. Okay. Lepas tu nak sampai kepada hakikat tu on the way dalam perjalanan. Kenapa? Dia memerlukan kepada mujahadah, melawan hawa nafsu, melakukan zikrullah. Yang mana benda ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan rasa dan kesedapan di dalam hati orang yang merasakannya. Sebab makrifat orang tauhid berlandaskan kepada ilmu, berlandaskan kepada teori. Dan kita mengaji sifat 20 ni. Tetapi makrifat orang hakikat berlandaskan kepada perasaan tauhid. Itu yang dia sebut malam yazu la adri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Itu yang dia boleh semayang raja-raja rakaat. Sebab apa? Dia rasa sedap bila semayang. Kita bila semayang tu yang nak lewat kotoran. Tak sampai makam. Macam mana nak semayang raja-raja rakaat dia? Zikir subhanallah sekarang. So ini keadaan teori perbezaan. Okay. Jadi nak ada saya cerita secara general lah. Syarat akidah tadi tu berlandaskan kepada ilmu pengetahuan kita tentang apa yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang mana semua benda itu telah kita mengaji di dalam kitab yang telah kita baca itu. Cuma tuan-tuan faham, tuan-tuan dapat, tuan-tuan tak dapat, kan itu bukan tanggungjawab saya. Saya yang cerita sekadar kemampuan saya. Yang nak bagi fahamnya Allah Ta'ala, yang nak bagi dampaknya Allah Ta'ala, yang nak bagi nampaknya Allah Ta'ala. Okay. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita dapat perkara yang sepatutnya kita perolehi di sebalik kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Habis itu keadaan tauhid ni orang mengaji sampai mati. Nah, orang kata di mana saja ada kelas pengajian tauhid, pergi mengaji. Ini baru satu kitab kita mengaji. Kalau lampak lagi kitab tauhid, paling untuk orang ini kita tak mengaji lagi. Okay. Kalau kita arah supaya awal tu kita boleh mengaji, itu semua kita kecil-kecil tu. Okay. Baku Rasul Amani, Hidayatul Bidayah, Syarah Hukum Barani, sebanyak kita tauhid. So kalau dengar mana-mana masjid ada pengajian, kita tak boleh lah. Kalau kita juga boleh nak mengaji ulang tu tak ada masalah. Dia mengaji. Okay. Sebab benda tu bila kita ulang, kaedah menyatakan iza takarrara tahaqqaqa. Bila kita ulang, dia akan menguatkan kita. Iza tahaqqaqa tadaqqaqa. Bila benda sudah kita ulang, kita faham, dia akan jadi sebagi. Dari istilah objek dan mikro lah. Maksudnya lah dalam bidang itu. Sebab kaedah asal dia tauhid.
Tapi bila kita ada tauhid yang benar kepada Tuhan, whatever benda yang Tuhan suruh, yang akan keluar pada mulut kita hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Bila kita tak takut dengan ekonomi global ke, dengan pemanasan global ke, hang punya pasal. Sebab apa? Sebab itu semua kerja Allah Ta'ala. Ni dulu kalau kan, 21, 23, 24, 25 itu dulu kalau dah mana dah, tak naik lagi mudah, tak naik cari pula berat. Jadi dah mau tahu nanti kita. Semua berkata yang ada orang tak pulang keluar, keluar takut kiamat. Ada kata-kata baru. Sebab apa sudah cerita itu? Sebab tak ada timpui. Sedangkan ada pun, tandanya kita tahu itu nak berlakunya kiamat. Kita ada biji benih di tangan. Tanah! Nah, apa kata apa jua yang berlaku, hidup perlu diteruskan. Ini kaedah. Tapi benda tu akan main dengan mana? Dengan ada timpui iman dia. Ini timpui benda lain. Jadi kita dari itu mengaji kita ingat timpui tu lah. Tak bagi nampak Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkuasa. Tak ada kuasa lain yang mampu melawan kuasa Tuhan. Hak kira Allah mana pun aku tak ada. Itu kaedah. Sebab yang Maha berkuasa apa? Tuhan. Itu sahabat dulu dia tak kisah. Ang badan besar kah, ang kuat ramana kah, Tuhan punya atas. Sebabnya dia timpui Allah Ta'ala. Dia kalah dengan kehendak Tuhan, dia menang dengan kehendak Tuhan. Baru sampai masuk ataupun sifat redha dalam diri. Ni menang yang orang kita. Kalah dan kalah mau. Itu kata orang tak tipu yang Tuhan. Tapi itu dia tak terima hakikat kekalahan. Itunya dia perlu nampak apa pun. Jangan nak buat kuih 12 juta. Agak agak 12 juta. Sebab apa? Tak cari pengaruh dan yang sama waktu ini. Tapi itu kita orang beriman, kita orang mengaji, kita berpegang kepada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bukan kakak sebut kat dulu dah, tapi kita yakin. Tapi itu kita berpegang faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita ada all out, merdeka raya pun dah ulul. Subhanallah. Kalau dah memang rezeki kita, senang. Tapi kalau dah memang rezeki kita, memang tak ada rezeki kita kalah. Apa lagi? Ayat Allah. Itulah hidup. Tapi itu kaedah orang Paklu ni dia sudah duk kaedah nak mati kok. Duk kaedah macam sebut tadi, bas mana nak balik. Itu kaedah orang dekat. Duk kaedah bas mana nak balik. Lah duk lewat dah tak keluar dah. Lah duk kaedah nak balik pula ni. Sebab kaedah balik, nak balik kaedah jangan ngerti. Nak bas yang tu ni, takut nak bas silap ni. Itu yang duk takut tu. So kaedah dia bagi dia berarti pelan-pelan kayu wallah subhanahu wa ta'ala bil semua tidak ada ini tidak ada sama kalau Allah yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala segala kelemahan dan kekurangan dari diri saya sendiri ini kalau orang jika dia tak boleh orang ikat baik jahat semua orang pada Allah Ta'ala. Daripada sisi adab dia. Adab kita sebut baik pada Tuhan, jahat kita. Hakikatnya baik umai pada Tuhan, jahat umai pada Tuhan. Tapi kita ni hamba takkan nak kata aku jahat sebab Tuhan aku jahat lah. Agak-agak aku Tuhan bagi akal nak lepak di mana. Aku sebab orang hakikat tu. So adab dia, akidah kita baik buruk semua umai pada Tuhan. Tuan-tuan faham tak bila sebut baik buruk daripada Tuhan ni kaedah dia apa? Nak abang kata perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perbuatan jahat yang kita lakukan, yang mana perbuatan jahat itu berjaya kita lakukan. Semua dengan izin Tuhan. Orang nak mencuri jahat tak jahat? Jahat. Tapi bila dia dah berjaya mencuri, adakah dia berjaya disebabkan kejahatannya? Tak. Dia berjaya mencuri disebabkan izin Tuhan bagi dia mencuri. Tu yang dia berjaya mencuri. Kalau dia tak diizinkan Tuhan, tu yang curi-curi kena tangkap. Apa aku tak ngerti. Sebab apa kena tangkap? Sebab Tuhan tak izin lah tu. Yang tu curi tak kena tangkap ni Tuhan tu izin lah. Okay. Aku yang batal lepas nak curi kan. Dua orang nak kaya. Kebaik. Botal. Jadi nak apa kata yang tak dapat lagi sebab apa? Tuhan tak izin dapat lagi. Tuhan ini dapat lepas.
Ini dah hidup. Lepas tu kita kena faham. Lepas tu benda yang kita sebut tu, mulut sebut, hati sedang. Jadi kita sebut yang baik semua main pada Allah Ta'ala. Yang jahat, jangan buat semua main pada diri kita. Hakikat dia main pada Allah Ta'ala juga. Sebab kita ni la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kaedah hakikat. Nak bahasa perjalanan hati ni nampak tak ada apa lagi baik. Hati berjalan betul. Tapi tak bolehlah buang segala syariat, tak boleh buang segala setiap. Kalau tidak, jadi jabariah lah ulang kita. Dah semua main pada Allah Ta'ala, tunggu main lah. Tunggu orang lagi nanti main lah. Ada? Mana ada? Yang tu jadi sesat, ajaran sesat ni tak punya. Faham? Tak nanti dia tak sesat. Nanti kita intensi dan tak pun orang makan. Sebab dia tahu nanti dah lupa sebelum kan. Tapi amalan dia kata tak apa. Kita niat pun insyaAllah Tuhan terima. Oh tak. Itu yang duk tempat tu. Sebab geng-geng hati kan. Bila dia terlari sikit yang pada landasan syariat, dia jatuh. Tapi tu kaedah orang ilmu tinggi ni. Dia jatuh atas pokok pun. Faham? Kita ilmu benda-benda ni jatuh. Sakit bau sikit, sakit kepala sikit, jatuh rendah. Faham tak benda tu tak? Alasan sikit yang kita ilmu tak tinggi, ilmu sikit-sikit yang dia. Kalau jatuh pun tak ada sakit sangat. Ni ilmu tinggi mah. Jatuh, patah pokok pun. Surah kalah sudah belum selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bihikmatika wa syu'alina min khaza'ini rahmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.